A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Ustazah rasa boleh buka penuh ni, dah buka semua ya. Sebab Ustazah takkan guna slide pada malam ni. Okey, jadi terang sikit, kita pun ada buat live melalui page Ustazah. Jadi kalau siapa ada follow Ustazah di page Ustazah Asma Harun, bolehlah share live yang kita buat pada malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis. Seterusnya terima kasih juga kepada terutamanya Associate Profesor Dr. Azman. Dan Dr. Azman ni juga merupakan pensyarah Ustazah ketika Ustazah buat sarjana, buat master di OUM. Subhanallah, kiranya di hadapan guru lah ni, Dr. Azman. Jadi bila anak murid bercakap depan pensyarah sendiri, depan doktor, memang rasa sangat kedil, sangat segan. Saya datang hanyalah untuk menyampaikan, doktor boleh tegur ataupun buat penambahan insya-Allah. Dan doktor nampak keseorangan ya. Keseorangan bukan bererti kesepian ya. Sebab subhanallah, masa tadi saya dah nampak apa aktiviti doktor tadi, masya-Allah. Dan doktor tanya mana suami saya kan. Sebab suami saya pun pensyarah di sini. Kenal tak? Dah kenal, baguslah tu ya. Dah berpunya orang tu ya. Jangan berani nak kacau, okey. Ustazah ada mata-mata kat sini. Aduhlah kan. Alhamdulillah, rasa kebanyakannya kenal lah. Kalau siapa tak kenal tu Encik Tengku orang panggil kan. Tu suami Dan tu. Boleh nengok je, okey. Yang lelaki tolong jaga, boleh? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi terima kasih juga kepada ICC yang menganjurkan. Mungkin ada lagi daripada wakil-wakil Persatuan Pelajar, mahasiswa semua. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, mahasiswi dan mahasiswa. Ramai kan mahasiswa. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kalau kira jumlah pelajar, mana lagi ramai? Siswa ke siswi? Bunyi slow je. Wow. Dulu kalau dalam, yelah kita tahu UniKL ni dia lebih kepada engineering, betul kan? Suatu ketika dulu engineering ni dikuasai oleh lelaki lah. Ramainya student lelaki. Tapi sedikit student perempuan, maksud pelajar perempuan pun dah masuk dalam bidang engineering. Jadi Ustazah tanya lagi sekali, maksud kalau di MySec ni sama banyak ke ataupun dah jadi ramai siswi dah? Siswi juga. Okey, kita terimalah, kita bagi dia orang menang ya. Dia kata siswa lebih banyak. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Pada malam ini kita memang mula targetnya dalam pukul 9.30 kan. Kita punya bicara lah kan. Jadi Ustazah sangat suka. Ustazah mungkin akan bercakap setengah jam. Tu pun boleh tentu boleh percaya tu ya. Setengah jam, lepas Ustazah sangat suka kalau kamu tanya soalan. Boleh ya? Tanya soalan. Sebab ini isu berkaitan dengan kamu. Berkaitan dengan isu remaja, isu masalah yang kamu hadapi. Bila kita sebut bi'ah salihah, dia melibatkan banyak perkara. Betul tak? Dia boleh libatkan tentang pergaulan, boleh libatkan tentang pakaian, boleh melibatkan tentang perhubungan percakapan. Percakapan ni boleh pada zahir dan juga boleh berkaitan dengan melalui alam maya. Betul tak? Nampak soleha, nampak soleh, dalam mesej berbeza pula. Kan? Keluar entah, enti. Ustaz, ustazah, jalan tunduk, terlanggar tiang. Kan? Tapi bila seorang dekat telefon tak ada tunduk-tunduk, tengok belakang, buntang mata. Contohlah kan, bukan kat sini lah. Subhanallah, benda ni ada sebenarnya banyak sangat isu yang kalau ustazah nak sentuh sangat banyak. Tapi ustazah akan sebut dulu secara ringkas beberapa perkara, nak buka sikit minda kita, kemudian kita bincangkan insya-Allah.
Ustazah percaya insya-Allah siswa dan siswi yang ada di sini ni, yang hadir ini adalah orang yang dalam hatinya ada rasa cinta kepada 3 cinta yang paling utama. Iaitu pertama, dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah, yang kedua ada cinta kepada Rasulullah, yang ketiga kita ada rasa cinta kepada wahyu Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita sanggup tinggalkan dunia, mungkin katil yang empuk. Kita sanggup tinggalkan, kita boleh ada pilihan yang lebih best. Tengok YouTube, layar movie, betul tak? Sebab hari ni baru habis esok weekend, betul tak? Boleh nak pergi mana-mana lah lepak. Tapi subhanallah, Ustazah ucap tahniah. Ini dipaksa ke sukarela ni? Ikhlas semua ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, bagi tepukan gemuruh lah pada diri sendiri. Allahu Akbar. Allah ya Jami', iaitu nama Allah Asma'ul Husna, Allah yang maha mengumpulkan. Allah mengumpulkan siapakah di kalangan hamba-Nya yang terpilih untuk berada di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nama kita dicatat daripada Lauh Mahfuz lagi. Pada saat ini, ketika ini kita berada di sini. Sedangkan kalau ikutkan, kalaulah penuh ni, kalau ikut semua datang memang tak muat, betul tak? Kalaulah kita buat tawaran, siapa datang kuliah pada malam ni, ceramah pada malam ni, diberi RM50 seorang. Agak-agak dah beratur daripada asal lagi, betul kan? Mungkin penuh ni, tiba-tiba pensyarah pun ada juga. Kan? Nak katanya, yang Allah janjikan, sebab itu ukuran dunia, material, kita boleh nampak duit, kan? Tetapi yang Allah janjikan adalah perkara ghaib, iaitu pahala. Yang Allah sebut menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u", bila kamu nampak taman syurga, singgah. Tak ramai orang percaya taman syurga di atas muka bumi ni, tak ramai. Orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, subhanallah, menguatkan kaki kita melangkah, luangkan masa datang kat sini hari ni, sebab kita percaya ini salah satu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah", di mana taman syurga tu ya Rasulullah? Wujud ke taman syurga? Lalu Rasul menjawab, "Hilaquz zikri", iaitu majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan dengan Allah ya Qadir ya Muqtadir, Allah yang memilih kita pada malam ini untuk berada di taman syurganya yang sementara di dunia, Allah juga akan pilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan bidadara jumpa bidadari malam ni. Tiba-tiba senyap. Subhanallah. Kita ni selalu mencari yang soleh, mencari yang solehah. Pertama sekali yang kita kena buat adalah menjadi soleh dan solehah. Nanti yang soleh dan soleh itu akan datang mencari kita. Faham tak? Tiba-tiba dia tepuk kawan dia. Ramai yang mencari siapakah imamku, siapakah makmumku, betul tak? Tolonglah jadi imam betul-betul dulu. Betul tak? Kita kena jadi soleh-solehah dulu, barulah mencari siapakah yang soleh, siapakah yang solehah. Baiklah, subhanallah. Alhamdulillah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan jalan menuju ke syurga. Subhanallah. Hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, kebaikan ini berupa kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, Allah beri dia jalan, Allah gerakkan dia, Allah sampaikan dia, Allah pilih dia untuk berada di taman-taman syurga, di majlis ilmu, untuk dia faham tentang agamanya. Subhanallah. Jadi pada malam ini, insya-Allah yang hadir semua, moga Allah buka pintu hati kita. Kita nak melakukan penghijrahan, kita nak cari erti kehidupan. Kamu masih muda, ada umur 18, betul? Ada 18. Bukan lepas SPM ke masuk? Oh dulu. Okey. Ada yang sebelum ini 18. Baru betul. Okay.
Bekas 18. Ustazah pun bekas 18. Ada yang 19, ada yang 20, ada 21. Betul? 22. Ya Allah, muda-muda sangat. Ustazah dah tua dah. Anak 6,5. 6,5 kan? InsyaAllah. Masuk yang ke-7. Amin ya rabbal alamin. Nampak tua lah. Baiklah. Kamu masih muda dan ini adalah waktu yang sangat mencabar bagi kamu. Masa sekolah menengah, kita masih terikat dengan peraturan sekolah dari sudut pakaian, betul tak? Dengan ibu bapa yang masih mengawal kita. Kalau duduk asrama pun bawa guru-guru, bawa ustaz-ustaz, bawa pemantauan. Dan inilah syurga bagi remaja bila masuk universiti, betul tak? Boleh pakai apa yang nak dipakai. Boleh buat apa yang nak dibuat. Mak tak nampak, ayah tak nampak, betul tak? Lepas tu ramai yang berangan-angan sebab terpengaruh dengan drama, sinetron apa semua kan. Macam mana suasana belajar, syok, seronok dan sebagainya. Subhanallah. Okey, itu sedikit lah. Ustazah pernah melalui zaman seperti kamu kan. Zaman remaja, sekarang dah remaja lagi, remaja tua, remaja purba sikit. Okey, subhanallah. Kalau malam ini kita diberi tajuk bi'ah salihah. Apa maksud bi'ah salihah? Bi'ah adalah suasana solehah. Jangan pula kata kenapa solehah, kenapa tak bi'ah soleh? Sebab betul-betul tak payah jealous tentang istilah tu. Sebab bi'ah tu kalau dari segi bahasa Arabnya dia ada dah tak marbutah bi'ah solehah. Macam tu. Jadi memang guna perkataan tak sesuai kita kata untuk lelaki bi'ah soleh. Perempuan tiba-tiba bi'ah solehah. Memang itulah istilahnya. Bi'ah maksudnya environment. Betul tak? Itu kos bidang suami saya ya. Environment. Tiba-tiba kan teringat pula dekat dia. Dia tidak dia sedang jaga anak-anak tu. Dekat dalam kereta tu ada 6 budak tu dia kena jaga. Ajak tu dia datang tadi kan sebab teman doktor ni. Okey, tapi itulah suami misali. Malam ni sajalah puji sikit kan. Nanti tunjuk balik live ni supaya tengok. Memang appreciate sangat dengan pengorbanan dia. Subhanallah. Baiklah. Jadi, bi'ah salihah, environment, suasana salihah yang baik, yang hidup dengan, okey tak live ni? Okey ya? Okey. Alhamdulillah. Upah di akhirat insya-Allah. Pahala Okey. Jadi, bi'ah salihah, environment salihah yang mematuhi syariah, yang ada roh-roh Islam. Bi'ah yang baik. Kesimpulannya macam itulah kan. Yang kita faham, betul tak? Ramai orang bila kita tanya macam mana nak wujudkan bi'ah salihah, kena asing lelaki perempuan, dia kata. Apa maksud bi'ah salihah? Ikhtilat. Dia nampak ikhtilat tu je. Sebenarnya bi'ah salihah ni sangatlah umum. Baiklah. Yang pertama, Ustazah nak bagi faham gambaran pentingnya bi'ah salihah. Pernah dengar tak kisah seorang lelaki yang bunuh 99 orang? Pernah dengar kan? Kisah tu daripada siapa? Para ulama' ke daripada siapa? Kisah itu datang daripada hadis Nabi yang sahih ya. Riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi bercerita kepada sahabat. Suatu ketika dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang manusia. Kat sini ada tak orang pernah bunuh seorang? Tak ada. Kita dengar 99 orang sebab kita dah biasa dengar cerita tu, kita rasa macam biasa. Tapi sebenarnya bunuh satu nyawa pun sebenarnya dah berat. Betul tak? Ini nak kata betapa hatinya tu tahu macam mana. Tak ada perikemanusiaannya, bunuh tu jadi perkara biasa. Sampai dia dah bunuh bukan 10 orang, bukan 20 orang, tapi 99 orang. Dia jumpa Abid, orang kuat ibadah. Wahai Abid, aku nak bertaubat, aku dah bunuh 99 orang. Abid jawab apa? Ya Allah, dosa kamu besar sangat. Dosa kamu ni sukar untuk diampunkan. Dia pun bunuh Abid tu. Cukup 100 orang. Dalam nak bertaubat ni, tapi ada rasa marah, ikut lagi hawa nafsu dia, bunuh cukup 100 orang. Kisah benar ni. Bukan dongeng, bukan dicerita daripada turun-temurun daripada hadis Nabi SAW. Lepas tu dia pergi jumpa orang alim. Ada lagi perasaan nak hijrah ni. Kalau nak ikutkan kita dengan pembunuh tu, insya-Allah lebih baik kita lah. Bukan nak perasan. Kita tak sampai tahap bunuh orang. Kita di kalangan kita ada yang melakukan ikhtilat secara sembunyi-sembunyi. Maksiat tengah-tengah malam. Betul tak? Ada yang senyap-senyap tengok benda-benda yang lucah contohnya. Ada tengah-tengah malam telefon.
awet dia, buat maksiat begitulah, dedah aurat, macam-macam lah. Tapi tak sampai tahap bunuh orang. Jadi hati kita siapa ada niat hijrah, subhanallah, hijrahlah nak jadi lebih baik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Dan hadiah yang paling besar untuk ibu dan ayah kita. Baiklah. Cerita tadi tu, dia pun jumpa orang alim, betul kan? Dia tanya, dia cakap pada yang orang alim, ya Allah, aku nak berubah, aku nak berhijrah. Orang alim tu kata, orang alim, orang yang berilmu, dia jawab lain kan? Sebab hadis Nabi SAW, hadis kursi, Allah kata, sekiranya hamba-Ku mendatangiku dengan dosa seluas lautan, ketahuilah bahawasanya pengampunan aku lebih luas daripada itu. Sekiranya hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa penuh antara langit dengan bumi. Manusia tak pernah sampai ke langit lagi, ya? Kan? Tak pernah sampai ke langit. Langit tu tak tahu tinggi mana. Langit pertama tak boleh cecah lagi. Kalau penuh antara bumi sampai ke langit, ketahuilah bahawasanya pengampunanku lebih luas daripada itu. Hebatnya. Kalau datang dengan berapa gunung pun pengampunan Allah lebih besar daripada tu. Masya Allah, pengampunan Allah tidak ada batasan. Lepas tu, apa cadangan orang alim tu? Kamu perlu berpindah daripada kampung kamu ke kampung orang-orang yang soleh. Sekarang kamu sedang berada di sebuah perkampungan, environment yang rosak, yang jahat, bunuh, rompak, apa semua tu biasa. Sekarang kalau kamu betul nak hijrah, kamu perlu berpindah ke sebuah kampung di sana orang baik-baik. Subhanallah. Sebab itu kita kalau nak hijrah, kita kena buat perubahan. Kita kena buat pengorbanan. Kadang kita kena pilih kawan. Kita kena tukar kawan. Bukan kita kata buang kawan, ya. Siapa yang berkawan dengan kaki jalan, dia asyik berjalan. Hujung minggu tahu nak berjalan je. Minggu ni nak jalan mana, ya? Betul tak? Ada yang gelak tu, mungkin dia kaki jalan. Okey, tapi kalau dia tanya jalan mana? Minggu ini kita pergi 5 buah masjid. Tak apalah. Kaki jalan masjid. Masya Allah. Okey, yalah tu kan. Baiklah. Kalau kawan dengan kaki shopping je lah. Duit allowance tak masuk lagi, tapi dah tengok kau nak beli apa. Tengok ni Lazada, lepas tu tengok ni. Duit tak ada lagi, tapi dah window shopping kan. Kalau kawan dengan kaki ngumpat, memang ngumpat lah. Mengata. Siapa kawan suka kaki gosip, tak habis-habis cerita. Kau dah baca troll Datuk Seri Najib? Macam tu kan. Kau dah baca ni, kau dah tengok ucapan apa ni, berapi, siapa lagi? Kau tengok Tuan Mahathir. Tengok Azmin Ali. Dia punya ucapan dia power. Tengok balasan. Tak habis-habis. Orang yang kaki politik, betul tak? Semua benda nak politik. Ada budak hilang, salah kerajaan. Ada makcik hilang pendapatan, nasi lemak tak laku, salah kerajaan maksudnya. Ada orang fikir politik je dalam fikiran dia. Semua dikaitkan dengan politik. Masya Allah. Baiklah. Jadi kalau kita perasan tak, kita sangat terpengaruh dengan environment, sangat terpengaruh dengan kawan kita. Cerita tadi tu tak habis lagi, betul tak? On the way dia nak pergi, dia meninggal dunia. Lepas tu datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat kata, hamba Allah ini akan diuruskan olehku. Malaikat azab kata, ia urusanku. Dia telah melakukan dosa sekian. Kemudian Allah perintahkan apa? Supaya mereka mengukur jarak. Dia beza 1 jengkal saja jarak, dia lebih mendekati perkampungan orang yang baik. Beza 1 jengkal. Lalu Allah mengampuni lelaki tersebut, dan insya-Allah maksud dengan rahmat Allah, dia dicatat sebagai ahli syurga. Masya Allah. Dia belum melakukan hijrah, tapi dia berniat untuk melakukan hijrah, dan dia telah menempuh jalan-jalan hijrah. Subhanallah. Dan Ustazah percaya pada malam ini yang datang ni, ataupun yang tengok live tak dapat datang, kenapa masih kekal untuk tengok? Sebab kita ada niat untuk melakukan hijrah. Kalau kita mati, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi jangan buat main-main. Ustazah kata niat jadilah. Sebab Allah tahu siapa yang mempermainkan hijrah, mempermainkan istighfar, memainkan taubat. Awal-awal lagi hijrah dia telah pun ditolak. Tapi niat kita tulus, mungkin tak cukup kuat. Betul kan? Subhanallah.